Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Selamat bertemu pada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur, iaitu kita akan teruskan pelajaran kita, iaitu pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. InsyaAllah kita akan sambung daripada muka surat 36. Saya akan bacakan dalam kitab ini. Dan jikalau disoal akan kita bahawa wajib nazar itu dahulu daripada beriman, maka apabila kita seru akan seorang kafir kepada beriman, maka jawab ia, beri tangguhkan olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar, kerana kamu kata wajib nazar dahulu. Apa kata kita? Itulah perbezaan pendapat yang mengatakan awal kewajipan itu ialah makrifat atau awal kewajipan itu ialah nazar. Jadi bagi pihak ataupun bagi pendapat yang mengatakan wajib seseorang mukallaf itu awal-awalnya ialah nazar, maka apabila umpamanya kita ajak orang-orang yang tidak beriman untuk beriman kepada kita, dia pun berkata, jadi saya akan nazar dulu, akan berfikir dulu, akan melihat dulu, baru saya nak beriman. Kerana Tuhan kata bahawasanya yang wajib, awal yang wajib bagi orang mukallaf itu ialah nazar. Jadi saya akan nazar dulu. Jadi inilah makna helah ataupun hujjah daripada orang yang tidak beriman apabila diajak untuk beriman. Maka jikalau kita lazimkan dia suruh iqrar dengan iman, yakni dengan mengucap 2 kalimah syahadat, maka jadi binasa kata kamu bahawa nazar itu awal wajib daripada beriman, atau kamu beri tangguh akan dia biar dia nazar. Maka jadi mukhalafah dengan muqtada syara', kerana menurut suruh menyegerakan keluar daripada kufur dan masuk ia di dalam Islam dengan tiada bertangguh. Jadi kalau sekiranya kita percaya yang nazar itu adalah pertama sekali kewajipan, jadi sebagaimana hujah orang yang tidak beriman, bila kita ajak beriman, dia katakan dia akan tangguh keimanannya sama ada nak iman atau tidak, kerana akan berfikir, maka yang demikian menyalahilah kita akan suruh syarak. Kerana syarak kita menyuruh supaya orang itu beriman dengan mengucap syahadat terus. Jadi tak perlulah nak nazar-nazar lagi, cakap saja mengaku atau ikrar, iaitu syahadat yang Allah Ta'ala itulah Tuhan yang disembah saja, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terakhir. Maka dengan itu dia beriman. Tapi kalau kita minta ataupun kita berpendapat yang wajib itu ialah, atau awal yang wajib adalah nazar, dia akan menitangguh, tidak terus beriman, dan ini menyalahi kehendak syarak. Maka jawab bahawasanya telek ia akan hal kafir itu, jikalau ada ia bercampur dengan muslimin, kita suruhkan dia mengucap 2 kalimah syahadah, yakni tiada diberi tangguh akan dia, kerana bahawasa ghalib ada nazar padanya dahulu daripada bulughnya, dan tiada harus kita suruh
kita suruh nazar dahulu. Jadi kalau sekiranya dia nak masuk Islam, tak bolehlah kita katakan mesti nazar dahulu, kerana ini akan menyebabkan rosak kepercayaan ataupun rosak cara untuk menganggap dia sebagai orang yang beriman. Jadi kita suruh dulu dia mengucap, iaitu mengucap syahadat, kemudian barulah nazar, barulah dia berfikir tentang benarkah Tuhan itu sahaja yang disembah, benarkah Nabi Muhammad saja yang wajib diikut. Jadi kemudian dia berfikir, maknanya awal-awal ialah dia beriktikad ataupun bersyahadah lebih dahulu. Maka itulah yang mana yang betul, yang rajihnya dalam pendapat antara dua pendapat ini. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah itu apabila datang kafir minta ajar akan dua atau akan dia, atau ditangguhkan dia seperti dikatanya, nantilah sesaat, atau pergilah basuh tubuh kamu, atau pergi belajar kepada si fulan ini. Jadi maknanya kalau kita maknanya lengah-lengahkan, ada orang nak masuk Islam lalu kita katakan nanti dulu, kamu fikir dulu, kamu balik dulu, kamu lihat dulu betul atau tidak nak masuk kamu Islam, dan melengahkan, kita tidak terus suruh kepada bersyahadat, maka perbuatan kita ini menjadi dosa dan boleh jadi kita terkeluar daripada Islam, na'udzubillah. Ini kata pendapat ahli tauhid, termasuk pengarang kitab inilah. Jadi kita terkeluar daripada Islam kerana kita tak boleh bersikap begitu. Sebaliknya, kita mestilah minta dia supaya terus bersyahadat dan mengucap syahadat, kalimah syahadat, kemudian barulah dia nak fikir atau dia nak memikirkan lebih lanjut, itu terpulanglah kepadanya kemudian. Jadi sebab itulah dikatakan tidaklah rajih kalau kita mengatakan awal yang wajib bagi mukallaf itu ialah nazar ataupun berfikir. Maka jika adalah orang kafir itu tiada bercampur ia dengan orang Islam seperti jauh negerinya daripada muslimin, maka demikian juga diajarkan dia dua kalimah itu atas qaul yang mengatakan makrifat itu awal yang wajib. Maka ia taklid dahulu, kemudian ia nazar supaya kuat imannya, kerana bahawasanya Nabi SAW dipadakannya dengan ikrar dua kalimah syahadat. Jadi begitulah kalau orang yang bercampur dengan orang Islam pun, kita maknanya dia tahu tentang hal Islam, kita terus minta dia bersyahadat, bukan untuk nazar. Begitu juga kepada orang yang baru, umpamanya mengenal orang Islam, baru nak bercampur dengan orang Islam, yang asalnya dia tidak bercampur kepada orang Islam, maka kita minta dia terus ikrar ataupun terus mengucap dua kalimah syahadat, supaya kita terima dia sebagai orang Islam. Dan ini juga yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila datang sahabat yang belum Islam untuk minta masuk Islam, dan Nabi minta dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah yang diikrarkan ataupun yang diwajibkan lebih dahulu. Kerana wajib lebih dahulu ialah makrifat kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian barulah diminta supaya ia berfikir atau melihat atau bertangguh, iaitu apa yang dikatakan nazar. Kerana makna nazar ialah makna melihat atau berfikir atau bertangguh lebih dahulu sebelum membuat satu hukum atau membuat satu keputusan. Inilah kaul yang muktamad, dan atas kaul yang mengatakan nazar itu awal yang wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimah syahadat hingga faham, kerana tiap-tiap orang yang diseru akan dia oleh Nabi kita kepada beriman, maka berkata ia begini,
tunjukkanlah olehmu atasku tanda kebenaranmu. Maka didatangkan mukjizat, maka nyata benarnya. Maka percaya ia, maka Islam ia, atau tinggal atas ingkarnya, maka binasa ia. Begitulah keadaannya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang nak datang, nak masuk Islam, baginda minta lebih dahulu supaya bersyahadat, kemudian fikirkanlah apa benarnya. Jadi bila dikatakan apakah benar bahawasanya engkau itu adalah Nabi sebenarnya, maka diterangkanlah mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi ataupun dikhabarkan kepadanya mukjizat-mukjizat itu. Maka dengan itu ia akan kuat akan kepercayaannya, iaitu setelah dia berikrar maka dia bernazar. Sebab itulah maknanya awal untuk makrifat, awal untuk yang wajib kepada atas mukallaf itu ialah bermakrifat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal rasulnya. Tambih maknanya peringatan ataupun beri kesedaran. Pengertian nazar. Makna nazar pada logat itu memandang dengan mata kepala. Itu nazar. Nazara yanzuru makna memandang. Memandang di sini pandang secara zahir, bukan yang batin. Kerana batin tak boleh dengan mata. Batin dengan basira atau dengan mata hati. Ada mata badan, ada mata hati. Jadi bila kita tahu mata badan, mata biasa, maknanya mata badan orang itu. Atau bila kita kata mata hati, makna bukan mata yang biasa atau mata dua biji mata manusia. Itulah makna nazar. Melihatlah maknanya. Dan maknanya pada istilah itu, iaitu kita aturkan dua perkara yang maklum keduanya supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Seperti kita susunkan qadiyah, iaitu ayatlah qadiyah sughra atau qadiyah kubra, kemudian diambil natijah daripada keduanya. Seperti kita kata, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Artinya bermula alam ini berubah-ubah. Ini dinamakan qadiyah sughra atau muqaddimah sughra. Dan tiap-tiap yang berubah-ubah itu baharu. Ini dinamakan qadiyah kubra. Jadi dalam nazar ni kita balik kepada ilmu mantik. Ilmu mantik ni sebelum sampai kepada natijah, ada dua perkara yang sudah diketahui lebih dahulu. Maknanya kita ketahui lebih dahulu dua perkara itu, kita akan membawa kepada natijah. Dua perkara yang mesti diketahui itu ialah dipanggil qadiyah sughra ataupun muqaddimah sughra, yakni permulaan. Kemudian qadiyah kubra atau muqaddimah kubra, iaitu qadiyah ataupun ayat yang kemudiannya. Misalnya sebagaimana kata pengarang di sini, al-alam mutaghayyir. Ini semua orang tahu. Apa yang dikatakan alam, iaitu selain Allah Ta'ala. Jadi orang semua tahu bila melihat alam dalam dunia ini semuanya berubah. Tidak ada yang kekal, berubah. Macamlah kita sekarang ini, misalnya pada saat ini, kita lihat bagaimana orang-orang Singapura dan negara kita Singapura berubah. Daripada keadaan biasa, orang boleh sembahyang berjamaah kat masjid macam bebas macam biasa, sembahyang Jumaat bebas macam biasa. Tapi sekarang ini sudah berubah. Ini alam. Jadi sekarang ini sudah berubah, di mana tidak boleh sembahyang pergi ke masjid suka hati. Nak sembahyang Jumaat mestilah berdaftar. Ini semuanya adalah satu perubahan. Begitulah juga kita lihat di sana orang pakai mask, di sini pakai mask. Jadi semua perubahan. Jadi kita tengok alam ini berubah. Itu qadiyah ataupun muqaddimah yang pertama. Semua orang tahu. Kemudian benda yang kedua juga diketahui oleh yang kita sendiri dan diketahui oleh orang yang mendengar.
kullu mutaghayyir hadis. Makna setiap yang berubah itu adalah baharu. Maksud baharu maknanya dia berlaku sebelumnya tidak berlaku. Itu makna baharu. Makna benda yang berubah kemudian berlaku mengikut perubahan. Itulah yang dikatakan baharu. Maknanya benda yang ada permulaan. Setiap ada benda yang ada permulaan, maka dikatakan baharu. Kemudian tiap-tiap yang berpermulaan mesti ada kesudahan. Ini semua benda yang diketahui. Jadi alam berubah. Maklum, orang semua tahu. Setiap yang berubah itu adalah baru, orang tahu. Barulah sampai kepada natijah kemudian. Iaitu natijahnya, kita akan tahu, iaitu alam ini adalah baharu. Kerana apa baharu? Pertama, kerana dia berubah. Bila berubah, dia baharu. Jadi alam ini baharu. Itu natijah dipanggil. Ataupun dia punya hasil daripada dua mukaddimah tadi. Mukaddimah pertama, sughra atau qadhiyah sughra. Mukaddimah kedua, kubra atau qadhiyah kubra. Maka natijahnya itu bermula alam ini baharu. Dan makna natijah itu ialah faedah daripada dua jumlah itu, dan jumlah pun namanya dua qadhiyah pun namanya. Jadi maknanya natijahnya ataupun hasil daripada kita gunakan permulaan yang pertama, permulaan yang kedua, hasilnya ialah itulah hasilnya. Jadi kita kata permulaan pertama atau qadhiyah yang pertama, alam itu berubah-ubah. Qadhiyah yang kedua, setiap yang berubah-ubah itu adalah baharu. Jadi kita buang yang berubah-ubah ni dua-dua, kita ambil ujungnya, ambil penghabisannya, jadi alam itu baharu. Baharu maknanya alam itu ada permulaan. Bukanlah baharu pada segi benda kita beli dah lama, itu lain. Jadi ada permulaan. Setiap yang ada permulaan itu baharu, termasuk alam ini. Walaupun kita tahu yang kita ni wujud, alam ini sudah wujud. Makna matahari sudah ada sebelum kita ada lagi. Jadi kita tak boleh cakap matahari itu tak ada permulaan. Dia ada permulaan walaupun kita tidak nampak awalnya, makna kita tidak nampak matahari itu tiada. Maka hendaklah kita titik kepada pada segala kelakuan diri kita, kerana itu terlebih hampir kepada kita. Jadi benda cara macam ini adalah menjadi satu tabiat kita dalam berfikir. Itu kita mulakan kepada sesuatu yang kita tahu, kemudian kita akan sampai natijah ataupun keputusan yang kita tidak tahu. Maka adalah pada diri kita itu terkandung atas pendengar dan penglihat dan berkata-kata dan panjang dan lebar dan pendek dan reda dan marah dan putih dan merah kulit, merah kulit dan hitam dan ilmu dan jahil dan iman dan kufur dan lazat dan pedih dan lainnya daripada segala arat yang berdiri pada kita. Jadi pada diri manusia ni itulah sifat-sifat yang tidak boleh dinafikan. Ada mata, ada telinga, ada panjang, ada pendek, ada lebar, ada sempit, ada hitam, ada putih, berwarna-warna. Ini semua benda-benda yang ada pada diri kita atau diri alam ini, yang mana ini dikatakan arat. Arat ni maknanya benda-benda sifat yang mendatang kepada benda-benda alam ini. Maka sekaliannya itu berubah-ubah dan keluar daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam. Dan yang demikian itu dalil bagi baharu dan berkehendak kepada yang menjadikan dia, dan yang menjadikan dia itu ialah Tuhan yang amat kuasa, lagi wajibul wujud, lagi ilmunya, bagi sempurna, lagi sempurna kudratnya dan iradatnya. Daripada situlah maknanya kita ketahui yang mana sifat-sifat manusia tadi adalah sifat yang mendatang. Benda-benda yang manusia semuanya ada berubah-ubah. Dari dulu kita kecil menjadi besar,
kemudian jadi tua, kemudian daripada dulu umpamanya seorang diri, kemudian berumah tangga, ada anak dan ada cucu, semua itu berubah-ubah. Itulah makna itu alam berubah-ubah. Setiap yang berubah tadi adalah baharu, dan setiap yang baharu tadi ada yang membaharukan dia. Itulah kita sampai kepada natijah. Siapa yang membaharukan semua ini? Ialah tentunya Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja satu-satunya yang membaharukan kita. Jadi itulah saja yang pelajaran kita pada hari ini, iaitu sebagai yang mana pemikiran kita semuanya menuju kepada adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya ialah alam ini baharu. Setiap yang baharu mesti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian saja, hingga bertemu lagi. Salam daripada saya dan juga daripada jawatan kuasa dan sekalian kaki tangan Masjid Al-Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.